Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat kita bertemu dalam siaran penghayatan kita pada sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siaran kali ini kita insya-Allah akan menghayati satu peristiwa yang merubah sejarah kota suci Makkah. Peristiwa yang membawa dan menunjukkan Islam, pimpinan Nabi SAW sampai ke kemuncaknya. Peristiwa yang berlaku pada tahun ke-8 Hijriah. Peristiwa yang dikenali sebagai Fathu Makkah. Fathu ini ada orang menterjemahkan kepada penaklukan. Ada pula kitab-kitab yang menterjemahkan kepada pembukaan. Jadi bermakna Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Pembukaan kota Makkah. Sama ada ianya diguna pakai untuk perkataan penaklukan kota Makkah, pembukaan kota Makkah. Dari sudut bahasa Arab, perkataan Fathu itu diguna pakai dikarenakan dalam Al-Quran sendiri terkandung surah yang dinamakan surah Al-Fatih. Surah Al-Fatih ini beberapa ayat yang insya-Allah akan kita hayati. Beberapa ayat pertama dari surah Al-Fatih ini, di mana ayat-ayat ini menggambarkan pengkhabaran awal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berlakunya pembukaan kota Makkah, akan berlakunya Fathu Makkah. Ayat-ayat ini turun sebelum berlakunya peristiwa tersebut. Insya-Allah inilah yang akan kita susurinya. Oleh itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di permulaan siaran ini, saya ingin mengajak para jamaah kita menghayati sedikit ayat-ayat pertama dari surah Al-Fatih ini. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, yakni Allah, kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, fatham mubina, suatu jalan kemenangan yang jelas nyata. Fatham mubina bermaksud satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Maka jalan kemenangan yang dimaksudkan di sini adalah pembukaan kota Makkah. So ini ayat pertama dari surah Al-Fatih ini. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Kemenangan
yang jelas nyata itu, sebabnya adalah kerana Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu, ma taqaddama, yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang terkemudian. Maknanya peristiwa ini antara lain bertujuan untuk Allah mengampunkan kamu, wahai Muhammad, dosa-dosa kamu yang terdahulu maupun yang terkemudian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan untuk siaran ini untuk kita perkatakan tentang apakah Nabi kita berdosa dan sebagainya. Sebab yang kita tahu, seorang Nabi dan Rasul, terutama ialah Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, insan yang maksum, insan yang tidak berdosa, terlibat dengan sebarang dosa maupun kesalahan. So ini bukan persoalannya. Yang ingin kita lihat daripada sudut ayat-ayatnya yang terkait dengan sejarah. Jadi Allah menjelaskan pada ayat kedua surah Al-Fatih ini, di permulaannya, peristiwa Fathu Makkah ini adalah untuk Allah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan bukan sekadar itu saja, wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang begitu banyak. Bukan sekadar kepada baginda, termasuklah peristiwa Fathu Makkah ini. Kita akan menghayatinya nanti insya-Allah. Nikmatnya itu juga untuk umatnya. Umat baginda SAW, termasuklah kepada kita-kita ni semua. Jadi Allah menyatakan, ayat kedua, potongan terakhir, wa yutimma ni'matahu 'alaik. Allah mahu menyempurnakan nikmatnya kepadamu, wa yahdiyaka, dan ia memberikan petunjuk, hidayah ke jalan yang lurus, siratan mustaqima, iaitu jalan yang lurus, jalan yang benar. So ini sebab yang seterusnya. Maka pembukaan kota Makkah ini adalah pertamanya untuk Allah mengampunkan dosa-dosa Nabi yang telah lalu maupun yang akan datang, menyempurnakan nikmat Allah kepada baginda, bahkan kepada umatnya, dan memberikan petunjuk. Dan ayat yang ketiga, wa yansurakallahu nasran aziza, dan dengan sebabnya Allah memberikan kepadamu pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuhnya dan sehebat-hebat pertolongan. Dan ini adalah merupakan sebab yang keempat, di mana pembukaan kota suci Makkah ini berlaku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa Nabi yang telah lalu maupun yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya, memberikan petunjuk, dan wa yansurakallah, dan Allah memberikan pertolongan, bantuannya kepadamu. Apakah bentuk bantuan dan pertolongannya? Inilah yang ingin sama-sama kita hayatinya. Jadi itulah tadi 3 ayat pertama dari surah Al-Fatih yang para jemaah boleh sama-samalah melihat kepada huraian dan juga tafsirannya.
Yuk mari kita susuri peristiwa yang amat bersejarah ini. Sebelumnya kita lihat kepada latar belakang peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum berlakunya Fathu Makkah. Sekali lagi, Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Kita balik kepada peristiwa yang terjadi tahun ke-6 Hijriah, iaitu tahun di mana Nabi SAW bersama dengan para sahabat bergerak dari Al-Madinah Al-Munawwarah menuju ke Makkah dengan tujuan untuk menunaikan umrah. Nabi SAW dan para sahabat yang telah pun mengenakan pakaian ihram dan menjatuhkan niat ihram sebab tujuannya adalah untuk menunaikan umrah. Jadi, daripada Madinah lagi, daripada Bir Ali lagi, Nabi dah bergerak, tapi Nabi SAW nak masuk ke Makkah melalui jalan Hudaibiyah. Tapi bila tiba di Hudaibiyah, bersempadan tanah halal dan tanah haram Makkah, Nabi SAW dan para sahabat tidak dibenarkan masuk ke Makkah. Walaupun dengan tujuan yang tak lain dan tak bukan, tujuan umrah. Pakaiannya pakaian ihram. Pakaian yang melambangkan bila seseorang itu mengenakannya, tujuannya tak lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah. Pakaian ihram sikit pun tak ada melambangkan ingin bergaduh, ingin berperang dan sebagainya. Tapi orang Makkah tak membenarkan Nabi SAW dan para sahabat masuk ke Makkah. Dari peristiwa ini terjadilah apa yang dinamakan Perjanjian Damai Al-Hudaibiyah. Kita imbas sedikit isi Perjanjian Damai Al-Hudaibiyah. Perjanjian Damai Al-Hudaibiyah iaitu perjanjian yang dicapai, ibarat semacam MOU yang dicapai antara Nabi SAW dan orang-orang kafir musyrikin Makkah. Ada perjanjian. So, pertamanya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Maknanya, orang-orang Islam dan orang-orang musyrikin Quraisy tak berperang untuk tempoh 10 tahun. Kita sedia maklum peristiwa ini berlaku bila? Tahun ke-6. Tahun ke-6 telah menyaksikan bahawa setahun sebelumnya, iaitu tahun ke-5 Hijriah, terjadinya peperangan yang dinamakan peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab ini adalah peperangan di mana orang-orang musyrikin Quraisy bekerjasama dengan orang-orang Yahudi dan beberapa pihak Arab yang datang ke Madinah dan mengepung Madinah. Peperangan. Idea yang didatangkan oleh orang-orang Yahudi. Dan peperangan ini dicapai, kemenangannya dicapai oleh orang-orang Islam. Perang Khandaq ataupun nama satu lagi Perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Tahun ketiga pula, 2 tahun sebelumnya, berlaku Perang Uhud. Perang Uhud totally peperangan antara musyrikin Quraisy dengan orang-orang Islam di bawah pimpinan Nabi SAW. Berlaku di Uhud, bulan Syawal, tahun ketiga Hijriah. Peperangan ini adalah lanjutan rasa tak puas hatinya orang-orang musyrikin Quraisy Makkah akibat kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ini peperangan yang
pertama dalam Islam, peperangan yang berlaku pada tahun kedua Hijriah. Jadi kita lihatlah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rentetan peperangan antara orang-orang Islam dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy memerangi orang-orang Islam, perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, perang Khandak tahun kelima. Maka itulah rasa marah mereka ini masih ada. Bila Nabi SAW ingin menunaikan umrah bersama dengan para sahabat, mereka tak benarkan masuk ke Makkah. Maka terjadilah perjanjian damai. Jadi, perjanjian yang pertama ini, iaitu persetujuan yang pertama, kita stop peperangan. At least dalam tempoh 10 tahun. So, ini perkara yang pertama. Gencatan senjata selama 10 tahun. Perjanjian yang kedua, orang-orang Islam dibenarkan masuk ke Makkah tahun berikutnya. Maknanya pada tahun ke-6 Hijriah itu, Nabi dan para sahabat terpaksa pulang. Pulang ke Madinah. Tak dibenarkan buat umrah. Yang dibenarkan masuk ke Makkah tahun berikutnya. Itu pun bersyarat. Masuk ke Makkah cuma 3 hari je. Cuma 3 hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 3 hari untuk tunaikan umrah muai sangat sebenarnya. Umrah ni kita sedia maklum. Bila mana kita dah berniat ihram, dah mengenakan pakaian ihram di miqat, kita masuk ke Makkah. Di Makkah itu terdapat Kaabah. So kita tawaf keliling Kaabah. Kemudian kita sa'i. Selesai sa'i, kita tahallul. So, selesailah umrah. Kalau untuk zaman Nabi lah, cukup tak sampai setengah hari pun dah komplit umrah tu. Tapi diberikan tempoh 3 hari. Okey, sangatlah. Dan ini culture, budaya orang-orang dulu. Pergi mana-mana bawa senjata. Maka syaratnya orang Islam dibenarkan masuk ke Makkah untuk menunaikan umrah tahun berikutnya, tahun ke-7 tu, dengan selama 3 hari dengan membawa senjata yang bersarung. Senjata bersarung dengan erti kata mengelakkan ataupun tak menggambarkan untuk berperang. Sebab budayanya adalah apabila seseorang itu ingin berperang, bergaduh dan sebagainya, ia akan cabut pedangnya, senjatanya dari sarungnya. Tapi kalau selama pedangnya itu ataupun pisau dan sebagainya lah, senjatanya itu dalam sarungnya, bermakna ia dalam keadaan biasa, bukan untuk berperang. So ini syarat yang kedua yang dicapai dalam perjanjian damai Al-Hudaibiyah ini. Yang ketiga, bekerjasama dalam perkara-perkara yang membawa kebaikan, yang menguntungkan pihak orang Makkah maupun orang-orang Islam. Syarat yang keempat, orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarga, orang Islam Rasulullah SAW wajib kembalikan semula. Kalau mana ada orang-orang Quraisy yang lari ke pihak Islam, Rasulullah SAW wajar mengembalikan mereka semula ke Makkah. Ini syarat yang keempat. Yang kelima, sebaliknya. Orang Islam yang lari ke pihak Quraisy, orang Quraisy pula tidak perlu kembalikannya kepada Rasulullah SAW. Macam tak adil, tapi itulah persetujuan yang telah dicapai. Namun, tak ada seorang Islam pun dalam sejarah yang lari daripada
Rasulullah SAW tinggalkan Islam untuk kembali ke pangkuan orang-orang Quraisy. Wallahu a'lam, ini sejarah menunjukkan. Dan syarat yang keenam, inilah yang ingin kita hayatinya, yang terkait langsung dengan sebab berlakunya Fathu Makkah. Iaitu syarat yang keenam, kedua-dua pihak, baik musyrikin Quraisy ataupun orang-orang Islam, boleh membuat perjanjian dengan mana-mana pihak, mana-mana kabilah Arab, tetapi tidak boleh membantu mereka dalam hal-hal peperangan. Boleh, mana-mana pihak, mana-mana kabilah Arab ini, tak kira yang berdekatan dengan Madinah ataupun berdekatan dengan Makkah, yang nak bekerja sama ada dengan musyrikin Quraisy ataupun dengan orang-orang Islam, terpulang. Tapi orang-orang Quraisy sendiri mahupun orang-orang Islam tidak boleh memberikan kerjasama ataupun bantuan dalam hal-hal peperangan. Dan sebab yang keenam inilah dilanggar oleh orang-orang musyrikin Quraisy, di mana musyrikin Quraisy telah memberikan bantuan kepada Bani Bakar. Bani Bakar ini hidup berjiran dengan Bani Khuza'ah di luar Makkah, antara Makkah dengan Madinah. Orang-orang Bani Bakar berpihak kepada musyrikin Quraisy. Orang-orang Bani Khuza'ah pula mengikat perjanjian dengan orang-orang Islam. Jadi boleh diibaratkan orang-orang Bani Bakar pada pihak orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang Bani Khuza'ah berpihak kepada orang-orang Islam. Maka terjadilah peperangan antara mereka, antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Kalau balik kepada perjanjian yang dicapai dalam Sulh Al-Hudaybiyah ataupun perjanjian damai Al-Hudaybiyah itu, orang-orang musyrikin Quraisy tak boleh beri bantuan kepada Bani Bakar. Begitu juga sebaliknya kan, orang-orang Islam tak boleh beri bantuan kepada Bani Khuza'ah. Tapi apa yang berlaku adalah bila peperangan antara orang-orang Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah, orang Quraisy memberikan bantuan. Sebahagian pemimpin-pemimpin Quraisy berikan bantuan kepada orang-orang Bani Bakar untuk mengalahkan jirannya Bani Khuza'ah ini. Ini menjadi sebab utama yang membawa kepada Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Di samping itu, yang lebih luas daripada itu adalah kota suci Makkah ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang bermula sejarahnya daripada yang terkait dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jauh antara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim dicatatkan dalam sejarah 62 atau 63 generation. Nabi Ibrahim dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW 62 atau 63 generasi. Di Nabi Ibrahim sendiri telah menjadikan kota Makkah ini sebagai kota suci. Kawasan sekelilingnya adalah tanah haram, tanah suci. Tanah suci maksudnya mengelakkan sebarang peperangan. Tapi itulah, selepas Nabi Allah Ibrahim wafat dan Nabi Ismail wafat,
zaman berzaman berikutnya, generasi ke generasi berikutnya, orang-orang Quraisy telah membawa patung-patung berhala dari luar Makkah ke Makkah, yang mana akhirnya ianya menjadi suatu agama yang mereka percayakan turun-temurun. Sampailah di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terdapatlah orang-orang musyrikin Quraisy. Musyrikin, mereka ini menyembah Allah, tapi dalam waktu yang sama menyembah Allah, mereka sembah Tuhan-Tuhan yang lain, yang mereka serupakan dalam bentuk patung lah, dalam bentuk ialah apa-apa juga. Mereka percaya, mereka sembah. Jadi, pembukaan kota suci Makkah antara lain bertujuan untuk mengembalikan kota Makkah dan penghuni Makkah ini, penduduk Makkah ini, kepada agama Hanif, agama suci yang telah dibangunkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ayat 120 dan 121 surah An-Nahl ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan suatu umat. Satu umat, walaupun baginda sendirian. Ia berserah dan beriman sepenuhnya kepada Allah. Lagi berdiri teguh atas dasar tauhid. Walam yaku minal musyrikin. Hanifan walam yaku minal musyrikin. Iaitu, ia berdiri teguh atas dasar tauhid dan bukanlah Nabi Allah Ibrahim ini tergolong dalam golongan orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyembah Tuhan yang banyak. So, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Ayat 121 pula. Syakiran li'an'umih. Ia sentiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ishtabahu. Allah telah memilihnya untuk menjadi Nabi. Wahadahu. Dan memberikannya petunjuk. Ila siratim mustaqim. Ke jalan yang lurus. Inilah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang telah membangunkan Kaabah bersama dengan anaknya Nabi Allah Ismail, yang akhirnya kota Makkah ini yang dulunya pada ketika itu, iaitu ketika Nabi Allah Ibrahim membawa anaknya Nabi Ismail bersama dengan isteri Nabi Allah Ibrahim Hajar ke Makkah. Makkah tak ada sesiapa pun, tak ada satu tumbuh-tumbuhan pun. Kaabah pun roboh akibat banjir di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Maka sikit selepas itu orang datang ke Makkah. Dan Nabi Allah Ibrahim membangunkan Kaabah itu dengan tujuan untuk menegakkan agama suci, agama luhur, menyembah Allah Tuhan satu-satunya. Itulah sebagaimana yang disebutkan tadi, zaman berzaman, generasi ke generasi berikutnya, orang-orang musyrikin Quraisy telah memesongkan agama Nabi Allah Ibrahim ini, iaitu Islam yang dicampur adukkan. Maksud Islam yang dicampur adukkan adalah menyembah Allah, mereka sembah Allah. Tuhan yang mencipta alam ini, mereka akui. Tapi dalam waktu yang sama, mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan selongkar lebih mendalam lagi sejarah Fathu Makkah ini dalam siaran-siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
insya-Allah. Jadi ia satu peristiwa buat sementara ini kita lihat terkait rapat punca ataupun sebab berlakunya peristiwa ini dengan pelanggaran perjanjian damai yang dicapai antara orang-orang Islam dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Dengan arti kata yang lain, orang-orang Quraisy yang pada tahun ke-6 Hijriah bersetuju untuk berdamai, untuk tidak berperang, untuk tidak membantu mana-mana pihak dalam hal-hal peperangan yang boleh mencetuskan antara mereka dengan orang-orang Islam, tapi mereka melanggarnya. Dan inilah bahagian ini insya-Allah akan kita perincikan dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.